Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita bermacam-macam nikmat zahir dan juga batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahmatullah alaih, muka surat 194. Ertinya tu dah, erti daripada kata-kata tu dah. Jadi ertinya, yang ni erti daripada kata-kata Syekh Hussein. Baik. Maka tiada yang menegahkan daripada membimbangkan. Membimbangkan ianya menyebutkan diri, melibatkan diri dengan segala ilmu tasawuf itu, melainkan orang yang dhaif imannya. Jadi tidak ada orang yang menghalang daripada kita melibatkan diri dengan pengajar ilmu tasawuf ni, kecuali orang tu adalah orang yang lemah iman. Maksudnya kalau dia menghalang orang daripada mengaji ilmu tasawuf ni, itu alamat, kata Syekh Hussein ni, orang yang lemah iman. Lagi kurang akalnya. Yang keduanya, kan orang ni akalnya akal tak sempurna molek. Jadi kalau sesiapa yang menegah, melarang, menghalang, menjauhkan orang daripada pengajian ilmu tasawuf ni, kata Syekh Hussein ni, pertama sekali itu alamat orang yang imannya lemah. Yang kedua, akalnya kurang. Lagi sedikit agamanya. Sedikit ni maksud tak tebal. Tak tebal penghayatan agamanya. Lagi banyak jahilnya. Demikian juga dari aspek kejahilannya, memang orang ini tebal jahil dia tu. Jadi mana-mana yang menghalang pengajian tasawuf ni, inilah yang disebut oleh Syekh Hussein. Nipih agama dia tu, tebal kejahilan. Baik, tetapi sekiranya bahawa mengajarkan ilmu tasawuf itu kepada orang banyak, yakni sepatutnya, sewajarnya ilmu tasawuf ni diajar kepada orang ramai.
Patut diajar kepada orang banyak ni, orang ramai lah, masyarakat awam lah. Seperti mengajar segala ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu, sebagaimana juga diajar ilmu-ilmu lain, ilmu akidah, ilmu fiqh. Maka tasawuf pun, kata Syekh Hussein, seperti itu juga, kena diajar kepada orang. Jadi petua sesetengah orang tu tasawuf kena kediam sikit, kena mengaji akidah dulu, fiqh dulu. Ni dakwah apa kena sini dengan pendapat alim ulama ni. Dan segianya bersungguh-sungguh memfahamkan fiqh dan ilmu usuluddin yang telah tersebut di dalam ilmu tasawuf. Jadi, dan sepatutnya, sewajarnya seseorang itu bersungguh-sungguh apa benda? Untuk memahamkan, untuk memahami apa benda? Fiqh dan juga usuluddin. Baik, fiqh dan usuluddin ni yang juga disebut di dalam ilmu tasawuf tu, yang juga ada dalam ilmu tasawuf. Fiqh awal dulu tu, tasawuf tu agak macam suku lah. Fiqh suku, benda tu sekalinya zaman awal Islam sekali. Yang ada hanyalah Al-Quran dan hadis. Di zaman pertengahan tu, ulama memecahkan dia untuk mudah kita belajar. Yang bersangkut paut dengan akidah dan keyakinan, maka ilmu usuluddin. Yang bersangkut paut dengan amalan, dengan pelaksanaan, dengan hukum, hakam dan sebagainya, ilmu fiqh. Yang bersangkut paut dengan masalah qalbu, masalah ruh, jiwa manusia, nafsu manusia, dan amalan-amalan yang berkait untuk menyucikan jiwa dan sebagainya, itu ilmu tasawuf. Jadi di suatu ketika ilmu ni dipisahkan. Tapi di kemudian hari, akhir sekali macam tercantum balik. Dengan erti dalam kitab tasawuf tu, dalam kitab yang dikarang oleh ulama-ulama tasawuf, dalam tu ada bahagian akidah dan dalam tu juga ada bahagian fiqh. Dalam satu kitab yang dikarang oleh ulama tasawuf. Itu nak beritahunya. Jadi kata Syekh Hussein ni, maka sewajarnya lah, sepatutnya seseorang tu bersungguh-sungguh untuk memahami fiqh dan juga usuluddin yang ada dalam ilmu tasawuf. Sebab fiqh dan usuluddin yang ada tasawuf ni, dia ada sentuhan khas dia. Kalau usuluddin yang asli tu, dia yang tak beza sebenarnya. Fiqh dan usuluddin, kalau kita mengaji dalam kitab-kitab fiqh dan kitab usuluddin, dan benda yang sama juga ada dalam kitab tasawuf. Jadi jangan kata usuluddin yang ada dalam kitab tasawuf tu lain daripada usuluddin yang ada dalam kitab usuluddin. Jangan kata macam tu. Demikian juga fiqh yang ada dalam kitab tasawuf tu lain daripada fiqh yang ada dalam kitab fiqh. Jangan. Tapi kenapa Syekh ni menganjurkan supaya memahami fiqh dan juga usuluddin yang ada dalam kitab ilmu tasawuf tu? Kerana usuluddin dan fiqh dalam kitab ilmu tasawuf ni, dia ada sentuhan khas dia. Sedang khas macam mana? Nak bagi contoh lah. Contoh bab usuluddin dulu. Kalau bab usuluddin, kita mengaji bab tentang kewujudan Allah. Faham dalil dia, dalil syarak, dalil Al-Quran dan hadis kita belajar. Kemudian kita belajar juga dalil-dalil akal yang meyakinkan kita tentang kewujudan Allah. Itu dalam kitab usuluddin. Dalam kitab tasawuf dijelaskan juga bagaimana keyakinan ini menjadi lebih kukuh sehingga terasa dalam hati manusia. Dia ada sentuhan khas dia. Jadi cara dia bawa kitab tentang usuluddin tu bukan saja untuk memahamkan kita dan meyakinkan kita tentang akidah usuluddin tu, tapi dia ada pengarahan, dia menjuruh kepada macam mana perkara tu nak dihayati sehingga keyakinan kita tu mendalam, jelira molek. Itu dia contoh. Fiqh pula, contoh fiqh. Fiqh biasanya dia beritahu tentang hukum hakam lah, halal, haram, sah, batal. Dan tasawuf dia beritahu juga benda tu, halal, haram, sah, batal.
tapi dia beri mana yang lebih utama, mana yang patut. Fiqh boleh, dari segi fiqh boleh disebut harusnya boleh, tapi dalam tasawuf sekalipun boleh benda ni tak patut buat. Contohnya dia ada sentuhan khusus dia tu. Dari segi halal haram, halal lah, boleh sah batas, memang jelas lah, boleh tak boleh jelas. Tapi dalam fiqh, dalam tasawuf ni dia ajar mana adab kita. Kalau semayang memenuhi perukunan dia tu sah, tapi dalam tasawuf dia ajar macam mana tertib hak molek lagi, supaya solat kita tu lebih tertib, lebih teratur. Kalau dalam masalah fiqh semayang baca Fatihah saja, baca tahiyat, hak lain tak baca benda pun sesat, tak ada apa-apa. Takbiratul ihram, hak lain senyap lagi, tak apa. Boleh dari segi hukum fiqh sesat dulu. Tapi dari segi hukum tasawuf ni yang patut kau baca masa ni. Kau baca ni lagi doa tu, doa ni ada dia pula tu. Kalau ikut fiqh dia ada sepadang dia lah, lepas padang dia dulu. Tapi tasawuf dia ajar adab dia lagi. Itu beza. Jadi maksud Syekh ni dia kata hendaklah bersungguh-sungguh memahami fiqh dan usuluddin dalam ilmu tasawuf tu, kerana fiqh dan usuluddin dalam kitab tasawuf tu dia ada sentuhan roh dia. Itu nak beritahu. Tapi pada dasarnya sama juga akidah yang ada dalam kitab usuluddin dengan akidah yang ada dalam kitab tasawuf tidak tula je. Tapi penghuraian dia, pendekatan dia tu, kadang-kadang dia ada aspek yang kelainan sikit. Demikian juga fiqh ni. Seperti memfahamkan ilmu fiqh dan ilmu usuluddin yang di dalam segala mazhab yang empat itu. Sebagaimana juga kita mempelajari fiqh dalam mazhab empat, dan usuluddin dalam mazhab Asy'ariyah ke atau Maturidiyah ke, maka seperti itu juga kita faham akidah dan fiqh dalam kitab tasawuf. Cuma macam saya sebut tadilah, dalam kitab tasawuf fiqh dan akidah dia tu dia ada sudut pendekatan yang lain sikit. Dia ada sentuhan lain sikit. Contoh lain, kalau dalam bab akidah dia beritahu antaranya percaya kepada qada dan qadar, meyakini apa benda qada, apa benda qadar, mana dalil dia, apa kewajipan kita yakin kepadanya. Itu dalam kitab usuluddin. Tapi dalam kitab tasawuf dijelaskan sikap kita terhadap qada qadar macam mana, bagaimana kita nak menangi bila berlaku satu qada tu, macam mana, apa yang patut kita sikap kita, dan bila berlaku sesuatu tu bagaimana tahapan dia tu dalam menerima qada qadar tu. Dia membantah ke, atau dia tak senang hati ke, atau dia sabar ke, dia redha ke, aspek-aspek tu tak ada dalam kitab akidah. Tapi bab percaya kepada qada qadar tu memang bab akidah. Jadi itu maksud dia, bahawa dalam kitab tasawuf ni akidah yang dibahaskan dan fiqh yang dibahaskan dia ada pendekatan dan sentuhan yang khusus sikit, lebih kepada penghayatan. Adalah mazhab ahli sufi itu, yang di dalam segala kitab, segala mazhab yang empat itu adalah mazhab ahli sufi itu, adalah mazhab ahli sufi itu beberapa kitab yang dikarang oleh ulama as-sufiyah itu. Di dalamnya itu memadalah bagi orang yang berkehendak mahir di dalam ilmu tasawuf, yang ada di dalamnya itu beberapa ilmu usuluddin dan beberapa ilmu furu', yakni ilmu fiqh. Jadi nak diberitahu di sini bahawa ulama-ulama tasawuf pun dia ada ulama dia. Bidang tasawuf dia juga ada ulama-ulama.
Dan ulama-ulama tasawuf juga menulis kitab-kitab. Kalau kitab Melayu inilah Sayyidul Salikin ni. Kalau kita tengok Sayyidul Salikin ni 4 jilid. Hak awal-awal tu bab usuluddin, lepas tu bab fiqh, bab ujung baru pergi ke bab tasawuf. Jadi ini contohlah bahawa bidang tasawuf ada ulama juga, dan ulama-ulama mereka pun menulis kitab juga. Dan di dalamnya, yakni di dalam ilmu tasawuf itu beberapa kitab matan dan beberapa syarahnya. Beberapa matan dan beberapa syarahnya. Jadi di dalam ilmu tasawuf juga ada kitab-kitab yang bertaraf matan dan ada kitab-kitab yang berbentuk syarah. Matan ini kitab, kalau kita tengok kitab formula lah, formula. Kitab yang mengandungi kaedah-kaedah ataupun asas-asas sesuatu benda dalam bentuk yang ringkas dan padat atau panggil matang. Ayat dia tu padat dan mengandung syarat penuh dengan fakta-fakta saja, isi-isi saja. Dia tak ada melekong-lekong ayat syarah huraian panjang, tak ada. Ayatnya pendek, padat. Kalau orang Arab panggil jami' mani'. Itu istilah Arab, istilah apa ni, istilah falsafah lah. Ayatnya pendek tapi padat isi dia tu. Itu gaya penulisan matang. Kemudian daripada matang ni lah ulama syarah pula biar jadi panjang. Itu syarah huraian dia. Berlebih nur dan barakah, yakni adanya nur dan barakah. Hidayat, nur, hidayat dan keberkatan. Baik, dan lain daripada yang tiada dapat di dalam ilmu lain, dan lain daripada yang tiada dapat di dalam ilmu lain daripada ilmu tasawuf itu, serta jauh orang yang membimbangkannya dengan ilmu tasawuf itu pada ghalibnya daripada gemar akan dunia dan daripada pergantungan hatinya kepada dunia. Apa benda maksud dia tu? Jadi kata Syekh ni, ada pun ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf tu. Ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf tu, orang-orang yang berkecimpung, orang-orang yang menyibukkan diri dengan pengajian ilmu tu, ghaliknya. Maksudnya ilmu-ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf ni, orang-orang yang menceburinya, berkecimpung dalam bidang ilmu tu, ghalibnya. Ghalibnya maksudnya kebiasaannya, tapi tidaklah semestinya. Ghalibnya macam mana? Iaitu didorong oleh sifat gemar kepada dunia. Ini ghalib. Tok Syekh ni kata. Ini jangan marah kita lah, marah Tok Syekh ni. Tok Syekh ni kata ghalibnya orang yang berkecimpung dalam ilmu yang lain tu, ghalibnya dorongan dia adalah suka kepada kedunia. Maksudnya kadang-kadang pengajian tu supaya dikenali sebagai orang ni orang yang alim lah, itulah macam-macam. Contoh sajalah, contoh mudah. Contoh macam kita mengaji dalam bab-bab yang bukan keperluan kita tak pakai pun, tapi kita mengaji sampai alim bab tu. Ada orang mengaji memang dengan niat yang baik untuk tahu tentang ilmu Allah Ta'ala ni dan nak ajar orang. Tapi ada juga mengaji supaya orang dia ni diiktiraf, diaku sebagai pakar dan alim bab tu. Tu contoh dia. Ni yang dikatakan dorongan gemar kepada akan dunia dan pergantungan hatinya kepada dunia. Demikian juga ghalibnya yang mengaji ilmu yang lain tadi tu adalah dalam keadaan hatinya kuat bergantung kepada dunia. Ghalibnya maksudnya
Talib ni ataupun ramai lah dari kalangan orang yang berkecimpung ilmu tu dia ada tujuan-tujuan lain yang bersebab ke dunia dan sebagainya. Tapi tidak semestinya. Jadi cuma Tok Syekh ni nak kabur banyak yang gitu. Talib ni banyak yang gitu. Contoh kita mengaji, kalau bab mudah kita nampak bab qiraat. Qiraat dia banyak qiraat. Kita nak pakai asa je, tajwid kita tu je. Tapi mengaji dia menang qiraat tu. Banyak. Kita pakai asa je. Tak banyak. Tapi tengok apa tujuan. Kalau tujuan kerana nak menyelami ilmu Allah Ta'ala, nak ajar orang supaya orang lebih tahu, molek, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang supaya dia diiktiraf, diakui sebagai orang yang pakar dalam bidang ni, timbul penyakit lalu. Timbul penyakit. Bukan bidang tu saja, bidang-bidang lain pun sama juga. Maksudnya kadang-kadang kecenderungan orang untuk mendalami ilmu tu kadang-kadang banyak berpunca daripada dorongan-dorongan keduniaan. Ini kata pengarang kitab ni, yang kata-kata Syekh Husin yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Somad ni. Jadi Ustaz, kadang-kadang kita dengar doa Nabi kan, kata berilah pada aku ilmu-ilmu yang berguna, dan lindungilah aku daripada ilmu-ilmu tak berguna. Ya. Jadi macam Ustaz kata banyak tu, hanya ke tak berguna kan? Ya. Itu maksudnya. Ya. Jadi ciri berguna tak berguna ni bukan atas ilmu tu, atas dimanfaatkan. Sejauh mana dia dimanfaatkan. Contohnya, kalau dia mengaji ilmu Al-Quran dan ilmu hadis, tapi dengan ilmu tu dia akan jadi sombong, jadi gong, dia duduk bodoh orang, itu tak bermanfaat. Bukan Al-Quran dan hadis tu tidak bermanfaat, tapi orang yang dapatnya tu, pada dia tu, dengan sebab tu dia jadi sombong, dia jadi berasa dia aling, berasa orang yang bodoh belaka, kena. Jadi itu maksud bermanfaat tak bermanfaat tadi. Jadi sama benda yang sama ni, bahawa ilmu-ilmu tadi bukan ilmu tu yang tak molek, tapi orang yang belajar tu banyak, pada orang tu benda macam tu jadi tak bermanfaat. Jadi tidak bermanfaat. Terutamanya apabila yang mendorong dia tu adalah tujuan-tujuan keduniaan. Memang. Jadi kesimpulan kalau nak guna bahasa mudahnya, yang dilarang oleh Syekh ni tentang ilmu lain tu adalah ilmu yang tidak bermanfaat lah. Tidak bermanfaat dari segi bukan maklumat tu tidak bermanfaat, tapi orang yang belajar dia tu dengan tujuan-tujuan ni, maka ilmu tu tak beri manfaat ke dia, sebab dia salah dari segi tujuan pengajian dan sebagainya. Dan daripada pergantungan hatinya kepada dunia dan kepada makhluk, dan jauh ia daripada segala yang arak dunia, dan jauh ia daripada segala yang arak tu saya dah cermin mata tak pernah nampak lah, tinggal cermin mata. Tengok arak betul dah, saya dah. Apa ni? Dan jauh ia daripada segala yang arak dunia. Arak ni tujuan-tujuan jugalah. Arak tujuan-tujuan ke dunia. Arak dan adalah ia berperhiasan dengan segala perangai yang kepujian. Ni lain tengok agak ni, tengok balik.
Ni terjemahan ni tengok balik. Saya baca balik ayat atas tu Baik. Dan di dalamnya beberapa kitab matang dan bubur syarahnya berlebih nur. Yang ni di antara kitab-kitab tasawuf tu ada kitab-kitab yang matang dan ada syarah yang mana dia ada ziyadah, ada lebihan nur hidayah dan barakah, keberkatan. Baik. Dan lain Waliban. Dan lain daripada yang tiada dapat di dalam ilmu lain daripada ilmu tasawuf itu, serta jauh orang yang membimbangkannya, jauh dia daripada orang yang menceburkan diri, melibatkan diri dengan ilmu itu, dengan ilmu tasawuf itu, pada ghalibnya daripada gemar akan dunia. Gini, saya terlepas pandang, nampak kelabu sikit dah pun nampak ni. Yang ni orang yang membimbangkan diri, menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu ni, ilmu tasawuf ni, dia ni akan jauh, ghalib ni akan jauh daripada gemar akan dunia. Tu dia. Orang yang melibatkan diri, menyibukkan diri dengan pengajian ilmu tasawuf ni, ghalibnya dia ni jauh daripada sifat gemar kepada dunia. Itu maksudnya. Maksud kalau dia mengaji ilmu tasawuf, mengaji kitab tasawuf, yang mana disebut sini kitab-kitab tasawuf tu yang sama ada matang ke atau syarahnya, dia ada nur, ada hidayah dia ada berkahnya. Yang mana orang-orang yang mengaji dengan kitab-kitab tu ghalibnya dia ni jauh daripada sifat gemar kepada dunia. Itu maksudnya. Dan daripada pergantungan hatinya kepada dunia. Demikian juga kalau dia mengaji kitab-kitab tasawuf ni, dia akan jauh daripada hati itu terpaut kuat dengan dunia. Maksudnya berkat mengaji kitab tasawuf ni, dengan ada berkat kitab tu hati itu insya-Allah akan jadi cerah. Yang mana sifat berpaut, bergantung kuat pada dunia itu insya-Allah akan jadi semakin jauh. Dan kepada makhluk, demikian juga pergantungan hati kepada makhluk itu akan jadi kurang berkat dia mengaji kitab-kitab tasawuf. Dan jauh ia daripada segala yang arak dunia. Demikian juga dia jauh daripada tujuan-tujuan keduniaan. Maksudnya kalau dia mengaji kitab-kitab tasawuf ni, dia dengar molek, insya-Allah nur hidayah dia tu dan juga keberkatan dia tu akan merungkaikan, akan membuang segala dorongan-dorongan keduniaan dari dalam hati dia tu. Itu dia yang Syekh nak beritahu. Dan adalah ia berperhiasan dengan segala perangai yang kepujian. Kemudian juga orang yang menyibukkan diri, orang yang melibatkan diri, berkecimpung dalam pengajian ilmu tasawuf ni, ghalibnya dia ni akan berhias diri dia tu dengan akhlak-akhlak yang baik. Dia akan berakhlak dengan akhlak yang baik, dengan segala perangai yang kepujian dan segala perbuatan yang kebajikan. Demikian juga dari segi perbuatannya, orang yang berkecimpung dalam pengajian kitab tasawuf ni, dia ghalibnya dia akan cenderung kepada untuk melakukan perkara-perkara kebajikan, untuk berakhlak dengan akhlak yang baik dan melakukan amal-amal kebajikan. Baik. Dan segala niat yang kebaikan. Demikian juga mereka ni yang berkecimpung, yang mengaji kitab-kitab tasawuf ni, dia akan tumbuhlah segala niat-niat yang baik, membantu hasil pengajian. Dan hemah yang tinggi, dia juga akan menumbuhkan hemah, semangat yang tinggi, kemahuan yang tinggi, cita-cita yang baik, cita-cita yang tinggi, cita-cita untuk menjadi seorang hamba yang soleh, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bermanfaat, orang yang berguna. Dia akan tumbuh cita-cita yang tinggi ini. Dan serta ia enggan daripada kesukaan dunia. Demikian juga orang yang menekuni pengajian tasawuf ni, dia
tak nak, dia tak ambuh ataupun tak cenderung kepada sesuatu tarikan-tarikan keduniaan. Kalau dia mengaji, itu nak beritahu, Tok Syekh ni nak beritahu nur ataupun berkat kitab tasawuf ni antaranya dia akan mengakibatkan benda-benda macam ni, menatijahkan hasil-hasil ni. Enggan daripada kesukaan dunia, sesuatu kenikmatan duniawi, tarikan ke dunia tu dia macam tak berpenuh jadi, akan jadi tahu sebab ataupun kesang daripada pengajian kitab-kitab tasawuf ni. Dan kekayaannya demikian juga kekayaan duniawi. Baik. Dan serta ia tiada bimbang dengan makhluk. Demikian juga antara natijah daripada pengajian kitab-kitab tasawuf ni, dia tidaklah tidak ada kebimbangan terhadap makhluk ni. Dia tidak ada kebimbangan. Dan serta ia semata-mata di dalam membaikkan membanyakkan zikrullah. Demikian juga kalau dia mengaji kitab-kitab tasawuf ni, dia akan terdorong untuk membanyakkan zikir. Natijah daripada kesan, hasil daripada pengajian kita tu mendorong dia untuk memiliki perkara-perkara ni lah, antaranya kecenderungan untuk membanyakkan zikrullah dan membanyakkan memikirkan akhirat. Demikian juga kecenderungan untuk banyak berfikir tentang akhirat. Itu juga natijah daripada pengajian kitab-kitab tasawuf ni. Baik, maka adalah mereka itu yang ahli sufi itu, yakni ahli tasawuf itu, iaitu orang yang terlebih hampir kepada Allah Ta'ala. Mereka ni dari segi kedudukannya orang yang dikira orang yang dekat dengan Allah. Ukuran dekat atau jauh manusia dengan Allah ni bukan masalah jarak, tapi masalah makrifat hati dia tu, ingatan hati dia, pautan hati dia, makrifat hati dia, keyakinan hati dia. Itulah yang menjadi pengukur dekat atau jauh manusia daripada Allah. Jadi Ustaz, sebelum satu kelompok sebelum raya haji, dia cakap pasal 10 hari terbaik bulan, 10 kemudian hari yang 10 boleh bulan Zulhijjah. Jadi dalam tajuk tu dia cerita pasal dia keluar hadis kursi, tak silap saya. Hadis tu dia kata dia tidak tunjuk, dia tak beri semua hadis, dia beri separuh. Dia kata siapa-siapa yang buat amalan-amalan sunat, dia akan dekat dengan tu. Apabila dia buat lagi, dia akan dekat lagi. Ujung-ujung tangan tu jadi tangan dia, kaki yang tangan dia jadi macam dia dengan Allah Ta'ala dah jadi macam satu. Dan itu ke matlamat tasawuf. Itulah hadis tasawuf yang paling jelas sekali. Situ sebenarnya tasawuf. Supaya hubungan amalan tu sebab menjadi dekat. Tapi dekat tu bukan dari aspek amalan tu, natijah amalan tu yang menyebabkan hatinya semakin ingat, semakin kuat, semakin yakin, semakin faham tentang Allah. Natijah daripada amal. Jadi banyaknya amalan belum tentu dekat. Tapi hadis tadi beritahu amalan ni menjadi sebab kepada dekat, iaitu dia akan menatijahkan sesuatu yang akan meletakkan manusia menjadi dekat dengan Allah. Jadi beza tasawuf ni dengan fiqh dia atur amalan saja. Tapi tasawuf ni macam mana menjelaskan amalan-amalan tu boleh bawa manusia menjadi lebih dekat. Dekatnya manusia dengan Allah tu bukan daripada aspek amalan banyak sikit tu, tapi natijah daripada amal tu, hasil amalan dia tu. Itulah yang akan membuahkan. Sebab tu di hujung hati dia kata, fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih. Apabila aku kasih hamba-Ku, akulah yang menjadi pendengaran dia. Maksud hadis ni secara mudah untuk kita faham orang ramai ni, apabila aku kasih seorang hamba ni, maka segala aktiviti dia, penglihatan dia, pendengaran dia itu sesuai dengan kehendak Allah. Bahasa mudah, bahasa untuk kita faham cara. Sekalipun dalam tasawuf dia ada isyarat-isyarat sufi dia, itu kita tak payah pergi lagi lah. Tapi secara mudahnya, bahawa bila seseorang tu sampai darjah kasih kepada Allah, maka Tuhan kata akulah yang jadi penglihatan dia, pendengaran dia. Yang ini bahasa mudahnya, segala aspek tentang dirinya itu sesuai dengan kehendak-kehendak Allah, selaras dengan kehendak Allah.
Memang itulah hadis tasawuf. Cuma tasawuf tadi tu nak menceritakan bagaimana amalan tu bawa ke situ. Amalan, bukan sekadar amalan tu saja. Kalau sekadar amalan tu saja, itu tidak menjadi pengukur. Tapi amalan dia akan membuahkan sesuatu. Buah dia itulah yang menjadi pengukur kepada dekat jauh manusia dengan Allah. Iaitu orang yang terlebih hampir kepada Allah Ta'ala dan orang yang terlebih hampir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir kepada Allah, hampir kepada Rasulullah. Baik, tetapi ialah orang yang mempusakai akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ahli sufi, inilah orang yang dekat sekali dalam hubungan dengan Allah, orang yang dekat dengan Rasulullah, dan orang yang mewarisi, mempusakai ini mewarisi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan warisan apa yang ditinggalkan oleh Nabi? Nabi tak ada peti tinggal. Bila hari mati itu tak ada harta dia tinggal. Dia meninggalkan ilmu. Dan ilmu ni kena faham cara yang lebih luas lagi lah. Ilmu, kita hari ni bila sebut ilmu, kita faham ilmu zahir saja. Tapi kalau kita teliti, ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi itu ilmu yang luas maksud dia. Ilmu zahir sifatnya, demikian juga ilmu yang batin sifatnya. Ilmu zahir itu ilmu syariah lah. Ilmu batin itu ilmu tasawuf. Jadi kita kadang-kadang terlepas pandang bahawa yang diwarisi oleh Rasulullah itu ilmu. Pada kita ilmu kau pengetahuan sajalah. Dia juga mencakupi ilmu zahir dan juga ilmu batin. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi yang lain. Nabi sendiri menghuraikannya. Al-ilmu ilman. Ilmu tu ada dua jenis. Jadi kalau kita gandingkan hadis ni dengan hadis pesaka Nabi tu, Nabi ni ambil ni tidak mewarisi dinaran wa dirhaman ni, tidak mempesakakan, tidak mewariskan duit dinar dan dirham, tapi yurisul ilma ni dia mewariskan ilmu. Ilmu macam mana? Tengok hadis lain. Ilmu ilman kata Nabi. Ilmu itu ada dua jenis ilmu. Ilmun ala lisan, fadzalika hujjatullah ala khalqih. Ilmu ala lisan, ilmu yang dibicarakan. Ilmu yang diucapkan, dibicarakan, dibahaskan. Yang kedua ilmu fil qalbi. Jadi ilmu yang kedua, ilmu yang tersemak dalam hati sanubari, dalam jiwa manusia. Kata Nabi, fazalika huwal ilmun nafi'. Itulah sebenarnya yang bermanfaat. Semak dalam hati, yang mengisi rongga dada manusia, yang mengisi jiwa hati nurani manusia. Ini sebenarnya ilmu yang bermanfaat. Jadi bila kita faham balik, kita fahamlah bahawa ahli sufi inilah pewaris Rasulullah yang mewarisi keilmuan, sama ada ilmu zahir syariat, demikian juga ilmu batin tasawufnya. Dan adalah orang yang lain daripada ulama ahli sufi itu. Ni orang marah Melaka lah ni. Nabi marah ke tuan kita ni lah. Baru kita tukang baca ni. Ulama yang lain daripada ulama ahli sufi itu, tiada di dalam mereka itu mempersakai akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, dikatakan tidak mewarisi Rasulullah. Dia marah orang kita baca ayat ni. Yang lain daripada tasawuf tu tidak mempersakai, tidak mewarisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memangnya marah orang kalau baca ayat ni. Tapi nak kata apa ni, ulama, tulisan ulama kita baca jelah. Tiada di dalam mereka itu mempersakai akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan barang yang di dalam mereka itu, akan barang yang di dalam mereka itu. Maksudnya kalau dia yang ulama-ulama yang lain daripada ulama ahli tasawuf ni, kalau dia mewarisi pun mewarisi ilmu zahir saja. Adapun ulama ahli tasawuf ni bukan saja mewarisi ilmu zahirnya, tapi juga mewarisi ilmu batin qalbunya. Itulah yang lebih lengkap, itulah yang lebih sempurna. Assalamualaikum dah. Dan lagi kata Syekh Hussein itu, panjang kita kata dia ni,
Jadi oleh kerana insya-Allah kita putih tak lagi. Kita baca sikit Arab dia. Boleh baca Arab sudah pun tak apalah. Baik. Kata Syekh Husain itu, waqad sannafa syuyukh radhiyallahu anhum fi ilmi sufiyyati wa sulukihim wa adabihim wa muamalatihim wa ahwalihim wa fadailihim wa karamatihim musannafatin katsiratan jalilatan syahiratan kaqutil qulubi li Abi Talib al-Makki wa Arab wa awarifil ma'arifi li Shihabuddin as-Sahrawardi والرسالة لابن قاسم القشيري وإحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي وغير ذلك من كتب السلوك التي ينتفع بها السالك وعلم الصوفية المذكور وهو الذي أشار إليه كتب العلوم أبو القاسم الجنيدي رضي الله عنهم المشهود بقوله التصديق بعلمنا هذا ولاية صغرى. Nanti terjemahan atau maksud daripada kata-kata ini insya-Allah akan diterangkan pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.